Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم وجحول. Baik, masih lagi dalam bab nawasikhul mubtada. Jadi nawasikhul mubtada ada apa? Ada 3. Kana wa akhawatuha, wa inna wa akhawatuha, wa dhanna wa akhawatuha. Jadi nawasikhul mubtada ada ada 3. Jadi satunya merafakkan khabar, menasabkan merafakkan isim, menasabkan khabar, iaitu kana wa akhawatuha. Yang kedua menasabkan isim, merafakkan khabar, iaitu inna wa akhawatuha. Dan yang ketiga menasabkan isim dan juga khabar, iaitu zanna wa akhawatuha. Baik, kemudian musannif rahimahullah mulakan dengan yang pertama, iaitu kana wa akhawatuha. Dan amal dia adalah merafak isim, menasab khabar. Ataupun kita kata merafak mubtada, yang dulunya mubtada sekarang ni dipanggilkan isim dia, dan menasabkan khabar, dan tak panggil dah khabar mubtada tapi dipanggil khabar kana dan ataupun saudara-saudaranya lah yang seumpama dengannya pada beramal. Baik. Jadi masih lagi dalam perbahasan kana wa akhawatuha. Baik. Jadi kana wa akhawatuha semua sekali ada 13. Semua sekali ada 13 dan kita susun dulu, kita sebut kana wa amsa wa asbaha wa adha wa bata wa sara wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama. Ada 13 tu. Yang mana ketiga-13 ni dari segi dari segi beramal terbahagi kepada 3. 1 sampai 8 iaitu kana sampailah laisa. Yang ni beramal tanpa syarat. Yang ni fi'il ni beramal tanpa syarat. Yang kedua, yang ni ma ya'malu bi syarti an yataqaddama alaihi nafyun aw shibhuhu. Iaitu apa yang beramal dengan syarat didahului oleh nafi ataupun syibih nafi. Yang dimaksud dengan syibih nafi adalah nahi ataupun doa. Yang ni 4, iaitu yang ke-9 sampailah nombor 12. Mazala wa ma fati'a wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha. Jadi ada 4. Yang ni syarat nak beramal dia. Syarat nak beramal seperti amal kana, iaitu merafak isim, menasab khabar, didahului nafi atau syibih nafi. Dan yang ketiga iaitu apa yang beramal ma ya'malu bi syarti an yataqaddama alaihi ma al-masdariyah az-zarfiyah. Itu satu Itu dama. Itu apa yang beramal dengan syarat didahulukan ataupun didahului dengan ma masdariyah zarfiyah, iaitu madama. Jadi dari sudut amal, min jihatil amal, hadhil af'al tanqasimu ila salasati aqsam. Baik. Adapun dari segi tasarruf pun sama juga, terbagi kepada 3. Baik. Dari segi tasarruf ada yang tatasarraf tasarrufan kamilan, ada yang tatasarraf tasarrufan naqisan, ada yang la tatasarraf aslan. 3. Jadi yang pertama kita kata ma yatasarraf tasarrufan kamilan, iaitu 1 sampai 7. 1 sampai 7. Kana, asbaha, amsa tu sampailah ke sara. Laisa tak masuk. 1 sampai 7. Yang ni kita kata dia hazihil af'al tatasarraf tasarrufan kamilan. Apa maksud tatasarraf tasarrufan kamilan? Maknanya ya'ti minhu madin wa mudhari'un wa amrun. Datang daripada fi'il ni, datang daripada fi'il madhi, mudhari' dan amar. Itu dia makan tasarruf
kamil. Adapun kalau datang fi'il madhi dan mudhari' saja dinamakan tasarruf naqis. Iaitu 4. Mazala, manfaka, mafati'a, mabariha. Itu hanya datang daripada fi'il ni datang fi'il madhi dan mudhari' sahaja. Dan satu lagi ma la yatasarrafu aslan. Itu tak tasarruf langsung. Iaitu dama dan laisa. Dama dan laisa, iaitu hanya ada fi'il madhi sahaja. Tak datang daripadanya fi'il mudhari', tak datang daripadanya fi'il amar. Baik, itu apa yang kita baca sebelum ni. Baik, masuk kepada matan yang baru. Kata musannif rahimahullah, wa qad yatawassatul khabar, dan terkadang menengahi oleh khabar. Yang ni terkadang menengahi oleh khabar di antara fi'il dan juga isim. Jadi kana ni fi'il. Akhawat dia pun fi'il. Jadi asal cara susunnya apa? Isim fi'il dulu, kana ataupun saudara-saudaranya tu akhawat dia. Lepas tu selepas dia isim, selepas dia khabar. Itu asal. Okay. Jadi asalnya macam ni. Kana Zaidun qa'iman. Fa'il, isim, khabar. Jadi asalnya macam ni. Cuma terkadang boleh khabar tu menengahi antara fa'il dan juga isim. Maknanya apa? Fa'il, khabar, isim. Ini masuk yatawassat. Dia kata waqad yatawassatul khabar, dan terkadang menengahi khabar. Dan didatangkan contoh apa? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Baik. Jadi haqqan ni khabar bagi kana. Isim ni mana? Isim ni nasru ni. Nasrul mu'minin. Jadi khabar yang menengahi antara fa'il dan juga isim. Itu maksud matan waqad yatawassatul khabar. Boleh kan? Nampak kan? Mudah yang ni. Waqad yatawassatul khabar. Dan dia bagi contoh apa? Falaisa sawa'an alimun wa jahilun. Betul? Wa jahulu. Okey. Jadi falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Sawa'an ni jadi apa i'rab dia? I'rab dia jadi khabar laisa. Dia jadi khabar laisa. Tapi muqaddam daripada isim ni. Isim ni apa? Alim ni isim laisa. Jahul ataf. Baik. Itu contoh. Itu sebenarnya satu apa ni, ada bait dia tu, ada bait depan dia. Ni ajzul bait, nanti ada sadrul bait. Cuma ni dia datangkan matan, dia buat ringkas. Bismillah. Baik, kata syarih rahimahullah, yajuzu fi hadzal bab an yatawassata al-khabaru bainal ismi wal fi'li. Harus pada ini bab harus bahawa menengahi khabar di antara isim dan fa'il. Maklum dah terang tadi. Dia boleh menengahi khabar di antara isim dan fa'il. Kama yajuzu fi babil fa'il an yataqaddama al-maf'ul 'ala al-fa'il. Seperti mana harus pada bab fa'il. Sekarang ni kita bab kana wa akhawatuha ni. Jadi pada bab ni boleh menengahi khabar di antara fa'il dan isim. Seperti mana harus pada bab fa'il an yataqaddama al-maf'ul 'ala al-fa'il.
Jadi pada bab fa'il boleh maf'ul duduk dulu, fa'il duduk kemudian. Sini pun sama, boleh juga. Qala Allah Ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ini contohlah dia buat datangkan ayat Quran, syahid kita pada kata haqqan. Haqqan tu jadi khabar, kana mansub. Nasru tu isim kana. Nasru tu isim kana. Jadi haqqan tu duduk di tengah-tengah antara fi'il dan juga isim. Akana linnasi ajaban an auhayna. Akana linnasi ajaban an auhayna. Di sini isim kana muawwal. Yang kita mengaji dah isim kana ada isim zahir, ada dhamir. Isim zahir tu ada soreh dan ada yang muawwal bil bisoreh. Yang ini termasuk dalam muawwal bisoreh. Isim kana ni muawwal bisoreh. Di akana linnasi ajaban an auhayna. Baik. Jadi isim kana ni mana? Ini khabar kana. Ajaban. Isim dia inilah masdar muawwal daripada an dan juga fi'il selepas dia itu jadi isim bagi kana. Muawwal bisarih. Wa qara'a Hamzah, habis itu Jadi linnas tu muta'alliqun dengan auhayna tu. Akana wahyuna ataupun ihauna linnasi ajaban. Ni faham? Apa tengok ayat lagi kena tengok Quran apa sambungan dia. Akana linnasi ajaban an auhayna. Jadi an yakni wa ma dakhala alai wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin. An wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin ismu kana. Ataupun al masdarul muawwal min an wal fi'li fi mahalli raf'in ismu kana. Wa qara'a Hamzatu wa Hafsah laisal birra an tuwallu wujuhakum. Ini sama juga ayat yang kita sebut itu, laisal birra an tuwallu wujuhakum. Apa mana isim laisa? Masdar muawwal. Masdar muawwal daripada mana? Daripada an tuwallu wujuhakum. Yani laisa tawliyatukum wujuhakum albirra. Jadi an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin ismu laisa. Al-birra tu khabar laisa muqaddam. Binasbil bir, yani wa qara'a Hamzatu wa Hafsun laisal birra an tuwallu wujuhakum binasbil bir. Laisal birra. Jadi maknanya ada qiraat lain lah. Jadi kita nak buat syahid ni pada qiraat ni. Inilah qiraat yang kita baca. Baik. Wa qala syairu berkata syair, sali in jahiltin nasa anna wa anhumu falaysa sawa'an alimun wa jahulu. Sali in jahiltan nasa anna wa anhumu falaysa sawa'an alimun wa jahulu. Ini bait tadi dalam matan tu, cuma dia dah buat datang azul bait kat belakang tu. Hak depan dia ni, sali in jahiltin nasa anna wa anhumu.
sali in jahilti. Yani salin nasa anna wa anhumu in jahilti. Jadi tanyalah berkenaan dengan kami dan berkenaan dengan mereka sekiranya kamu jahil. In jahilti. Falaisa sawaan, dan makana tidak sama. Kerana tidak sama fa fi quwwati ta'lil. Aywa al-fa harfun dalun ala ta'lil. Kerana tidak sama orang alim dan juga orang jahil. Syahid kita kat sawaan tu. Alimun dia punya isim. Tengok i'rab dalam tu. Dia kata al-ma'na yaqulu al-lughah sali fi'lu amri min as-su'al. Sawa ma'nahu huna mustawin. Sali is'al ataupun sali, iaitu amar daripada sa'ala yas'alu. Baik. Yaqulu in kunta tajhalina qadrana fas'alin nasa anna wa 'anil ladzi tuqarinihum bina fa idza sa'alti 'arafti wa dzalika li anna al-'alima wal jahila la yastawiyan. Itu maksud baik ni. Jika kamu hai seorang, dia khitab daripada perempuan, jika kamu jahilkan tentang kedudukan kami, kadar kami ni, maka tanyalah manusia tentang kami. Dan tentang mereka-mereka yang tuqarinihum bina. Mereka ni. Fa iza sa'alti arafti. Apabila kamu tanya, kamu akan tahu. Kenapa? Illah dia, kerana orang yang alim dan orang jahil itu tidak, kedua-duanya tidak sama. Al-i'rabu sali fi'lu amrin mabni ala hadfin nun. Wa ya'ul muannasatil mukhatabah fa'iluhu. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in. In harfu syartin jazim. Jahilti jahila fi'lun madin fi'lu syarti mabni ala al-fathi al-muqaddar fi mahalli jazmin bi in. Dia kata apa? Mabni ala al-fathi al-muqaddar. Ini salah satu i'rab. I'rab satu lagi apa dia? Mabni ala sukun. Ni atas apa ni, jalanan Kufah. Atas jalanan Kufah mabni ala sukun. Macam dalam At-Tajrumiyah dia kata apa? Fal madi maftuhul akhiri abadan. Yang ni sama ada berhubung dengan wawul jamaah ataupun berhubung dengan dhamir rafa' mutaharrik mabni ala fathin. Bezanya sama ada fathin tu zahir ataupun muqaddar. Berbeza dengan aliran Basrah. Basrah kalau berhubung dengan dhamir rafa' mutaharrik mabni ala sukun. Berhubung dengan waw jamaah mabni ala dhamm. Kalau tak berhubung dengan dua-dua tu baru mabni ala fath. Baik. Ini salah satu i'rab. Mabni ala al-fathil muqaddar fi mahalli jazmin bi in. Wa ta'u dhamirul mukhatabah fa'ilun. Mabni ala al-kasri fi mahalli raf'in. Wa jawabu syarti mahdhuf yadullu alaihi sabiqul kalam. Wa takdir in jahilti fas'alin nas. Fas'ali. In jahilti fas'ali, itu dia punya jawab dia. Tapi jawab dia mahzuf. An-nas maf'ulun bihi li sali. Sali an-nasa, itu dia punya maf'ul. Sali in jahilti an-nasa. Anna jar wa majrur muta'alliqun bi sali. Wa anhumu al-waw harfu atfin. Anhum an jarun wa majrur ma'tuf ala jar wal majrur as-sabiq. Maksudnya apa? Anhum tu pun muta'alliqun dengan sali. Yani salin nas, sali anna wa anhumu. Tanya manusia, tanya berkenaan dengan kami dan berkenaan dengan mereka. Al-wawu harfu falaysa al-fa harfun dalun ala ta'lil. Kalau bapa baca apa sebut apa? Fa fi quwwati ta'lil. Nak terjemah apa? Nak terjemah kerana. Fa tu harfun dalun ala ta'lil. Dia menunjukkan atas ta'lil. Seolah-olah kita kata kerana falaysa, tapi kita terjemah kerana. Kerana apa? Kerana tidak sama orang yang jahil dan orang yang alim. Laisa fi'lun madin naqisun yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Laisa fi'lun madin naqis. Nak i'rab dia macam itulah kena sebut. Fi'il apa ni, kalau tam
Jadi bila tam hanya ada marfu' saja, tidak ada mansub. Tapi sini fi'il naqis. Bila naqis dia ada marfu' dia dan ada juga ada mansub. Laisa fi'lun madin naqis yarfa'u al-isma wa yansibul khabara. Sawa'an khabaru laisa taqaddama 'ala ismihi. Alimun ismu laisa ta'akhkhara an khabarihi. Wa jahulun al-wawu harfu atfin. Wa jahul ma'tuf 'ala alim. Wal ma'tufu 'ala al-marfu'i marfu'un. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah fi akhirih. Asyahidu fihi qawluhu laisa sawa'an 'alimun wa jahulu. Haitsu qaddama asyair ni khabara laisa. Wa huwa qawluhu sawa' 'ala ismihi wa huwa qawluhu 'alim. Fadalla hadha 'ala anna hadha at-taqadduma jaizun. Ini fadalla hadha at-taqaddum ni taqdim ni ala anna hadha at-taqaddum jaizun. Ma'a anna al-fi'l alladhi huwa laysa khilaf ma'a hadha al-fi'li alladhi huwa laysa. Serta ini fi'il yang mana fi'ilnya adalah laysa. Khilafan liman mana'a minhu kabni darstawih. Jadi pada masalah laysa dan pada masalah dama ada khilaf. Pada masalah laysa dan pada masalah dama ada khilaf. Ada ulama yang menegah khabar laisa dan khabar dama menengahi antara fi'il dan isim. Sebab tu dia datangkan bait tentang laisa. Bait yang kedua dia datangkan bait tentang dama juga. Berdekat dengan dama. Yang ni khabar dama duduk di tengah. Jadi syahid ni khabar laisa menengahi antara fi'il dan isim. Okey. Waqala al-akhar ka waqala li akhar. Waqala al-akhar. Jatuh ni ya. Alif. Okey, waqala al-akhar. Sini waqala li akhar. Waqala al-akhar la tiba lil 'aishi ma damat munaghasatan ladzatuhu biddikaril mauti wal harami. La tiba lil 'aishi ma dama ladzatuhu biddikari mauti wal harami. Mirul.
Jadi kata penyair ni, la tiba lil 'aishi ma damat munaghasatan. Ni la tiba lil 'aishi. La tiba tu isim la, khabar dia mahdzuf, wajibul hazf, wajib hazaf. Maknanya tidak ada kesedapan, yang tidak ada kesedapan bagi kehidupan ni. Madamat munaghasatan ladzatuhu. Baik. Ada madamat munaghasatan, madamas nah, tulis silap. Madamat lepas tu ada munaghasatan, ada ladzatuhu. Baik, tengok pada tiga ni. Jadi dalam syahid bait syair yang dibawa oleh Ibn Hisham ni, di sini ada syahid bahwasanya khabar dama, madama yatawassat antara isim dan juga fa'il. Madamat, asalnya madamat ladzatuhu munaghasatan. Faham? Madamat ladzatuhu munaghasatan, yani la tiba lil 'aishi madamat ladzatuhu munaghasatan. Munaghasatan bidzikaril mauti wal harami. Kita tidak ada kesedapan lah, tidak ada kesedapan bagi kehidupan ni selama mana lazatnya kehidupan tu kita kata terganggu ataupun dikotori. Kalau dikotori maknanya terganggu dengan mengingatkan kematian dan juga tua. Jadi bila kita ingat mati, maka tak ada lah lazat-lazat ni. Baik. Jadi syahid dia apa? Madamat, isim dia mana? Ladzatuhu. Khabar dia munaghasatan. Khabar dia tawassat baina fa'il dan juga isim. Tapi yang menegah dia kata apa? Madamat munaghasatan. Yani madamat dah ada dah isim dia. Isim dia mahzuf. Isim damat ni mahzuf. Takdir dah. Lepas tu munaghasatan ni khabar dia. Ladzatuhu ni jadi marfu' bagi munaghasatan. Naik fa'il lah. Dia beramal. Munaghasatan ladzatuhu. Faham kan? Munaghasatan ladzatuhu. Itu yang menegah kata apa ni, khabar madama ni tidak boleh menengahi antara fa'il dan isim. Jadi i'rab dia lain. I'rab dia tak sama. Habis wa an ibni durustuwaih annahu mana'a taqdima khabari laisa. Baik, daripada Ibni Durustuwaih bahwasanya dia menegah takdimkan khabar laisa. Jadi ditolak dengan apa ni, syahid daripada bait yang tadi, yang pertama tu. Wa mana'a ibnu mu'tin, dan telah menengah Ibnu Mu'tin. Ibnu Mu'tin ni dia ada alfiyah dah, alfiyah nahwu juga Ibnu Mu'tin. Yang ni dia sebut, dia dulu sebelum Ibnu Malik. Lepas tu Ibnu Malik sebut dalam muqaddimah dia nama Ibnu Mu'tin. Yang mana Ibnu Mu'tin ni telah sabaqahu, telah mendahului dia. Jadi sebab Ibnu Mu'tin dia tulis dulu alfiyah dia sebelum Ibnu Malik. Wa mana'u Ibnu Mu'tin fi alfiyatihi. Jadi Ibnu Mu'tin dalam alfiyah dia telah menegah takdima khabari dama. Dia tegah takdim khabar dama. Maknanya khabar dama tidak boleh duduk di tengah-tengah antara fa'il dan isim. Tak boleh nak takdimkan dia. Wa huma, dan kedua-duanya Ibnu Durustuwaih ini dan Ibnu Mu'tin mahjujani. Mahjujan maknanya
dihujahkan kedua-dua tu, yakni qama alaihima al-hujjah, dihujahkan dengan apa yang kami sebutkan minasyawahidi wa ghairiha, daripada syawahid dan selain daripadanya. Dia sebut syawahid, dia sebut ayat juga tadi. Laisa birra'an tuwallu. Jadi di situ ada ayat yang mana dalam ayat tu khabar laisa duduk awal, ditakdimkan daripada isim laisa. Baik. Sambung lagi. Waqad yataqaddamu qala al-musannif rahimahullah, waqad yataqaddamul khabaru illa khabara dama wa laysa. Waqad yataqaddamul khabaru illa khabara dama wa laysa. Dia kata terkadang terdahulu khabar. Terdahulu khabar, yakni terdahulu daripada fi'il dan juga isim dia. Kecuali khabar dama dan laisa. Kecuali khabar dama dan laisa. Jadi khulasahnya ada tiga. Dia ada tiga keadaan. Baik ya.
Baik. Li khulasahnya dalam masalah khabar kana wa akhawatuha, kecuali laisa dan dama. Ini laisa dan dama ni pada masalah taqaddum, pada masalah nombor 3. Okay. Yang ni tertegah. Laisa dan dama pada masalah nombor 3 dia tak ada. Nanti kita akan tengok dalam syarah lah. Tapi khulasahnya selain daripada laisa dan dama pada masalah nombor 3 ada tiga keadaan. Jadi pada laisa dan dama hanya ada 2 keadaan je lah. Yang lain semua ada 3 keadaan. Khabar dia ada 3 keadaan, kecuali laisa dan dama ada 2 keadaan. Yang pertama, kita takhirkan khabar daripada fa'il dan isim dia. Inilah yang asal. Asalnya fa'il dulu datang, kana ke, adha ke, sara ke, selepas dia fa'il isim dan selepas dia khabar. Contohnya kana zaidun qa'iman. Ni fa'il, isim, khabar. Ini asal. Baik, boleh juga tawassutul khabar. Maknanya menengahi khabar di antara fa'il dan isim. Contohnya yang tadilah baru kita mengaji tadi, falaisa sawaan alimun wa jahulu. Apa ni, laisal birra an tuwallu wujuhakum. Jadi falaisa, laisa fa'il, sawaan khabar, alim isim dia. Jadi dia duduk di tengah. Yang terakhir, keadaan yang ketiga. Jadi pada kedua-dua ni, nombor 1 dan 2 ni berlaku pada kana dan juga akhawat dia semua. Adapun masalah yang ketiga, masalah yang ketiga ni berlaku kepada semua kecuali laisa dan dama. Laisa dan dama tidak boleh kita kedepankan khabar dia. Sebab apa? Kita akan tengok dalam syarah lagi. Adapun selain daripada laisa dan dama, khabar dia boleh duduk di depan. Contohnya, kita kata ihtarimin nas aliman kana au jahilan. Maknanya apa ni, hormatilah manusia, alim ke dia ataupun jahil. Jadi alim ni khabar bagi kana. Kana ni fa'il, dalam dia ada isim. Domain mustatir tu isim kana. Jadi khabar dia sebelum. Khabar dia sebelum. Maknanya didahului, khabar dia mendahului fa'il dan juga isim. Kata syarih rahimahullah, lil khabari salah satu ahwal. Bagi khabar ada 3 keadaan. Bagi khabar apa ni, kana wa akhawatuha ni ada 3 keadaan, kecuali dama dan laisa lah, itu pada masalah yang ketiga. Ahaduha at-ta'khir 'anil fi'li wasmihi. Yang pertama takhir, yakni takhirkan khabar daripada fa'il dan isimnya, wa huwal aslu, dan inilah yang asal. Takhirkan khabar daripada fa'il dan isim ni adalah asal. Ka qaulihi ta'ala wa kana rabbuka qadira. Seperti firman Allah Taala, wa kana rabbuka qadira. Jadi kana fa'il, rabbuka isim dia, qadira khabar. Asani at-tawassutu bainal fi'li wasmihi. Yang kedua, menengahi khabar di antara fa'il dan isim. Ka qaulihi ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ini ayat yang kita sebut tadi. Wa qad taqaddama syarhu dzalika. Yang ketiga, wasalisu at-taqaddumu 'alal fi'li wasmihi. Taqaddum khabar tu maknanya mendahului khabar atas fa'il dan juga isimnya. Ka qaulika 'aliman kana zaidun. 'Aliman kana zaidun. Jadi aliman tu duduk di depan, kana isfa'il dia, zaidun isim kana. Nak lebih dalam lagi, pencerahan yang banyak lagi, boleh tengok dalam ta'liq bawah tu, Syekh Muhammad Muhyiddin. Dia bahagikan pula kepada 3. Tawassut khabar ada bagi 3 nau' apa ni, dan takdimul khabar pun ada 3 bahagian. Wadalilu ala zalika, yani wadalilu ala zalika taqaddum, yani wadalil ala taqaddumil fi'li, ala taqaddumil khabar ala al-fi'li wasmihi. Dan dalil atas terdahulu khabar atas fi'il dan isimnya tu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun.
Baik. Mana khabar kana? Mana isim kana? Ha? Wah, isim kana. Bismillah. Ha. Isim kana mana? Wawul jamaah. Khabar ya? Ha meh, khabar mana meh? Khabar kana mana? Isim dia wawul jamaah tu kanu. Ada waw tu, wawul jamaah. Dhamir. Ha? Iyyakum. Ahaulai, kalau kita kanu iyyakum. Peace. Ha? Ha? Jumlah lah. Jumlah fa'il yang mana? Yang budun tu. Betul. Takkid. Nanti tak duduk depan lah. Ha? Ha. Dia ambil dalil daripada ayat, tapi bukan secara mubasyarah. Dia bukan secara mubasyarah. Tengok ayat lah. Ayat Quran apa? Ahaulai iyyakum tu jadi maf'ul bagi ta'budun. Haulai iyyakum kanu ya'budun. Kanu ni isim dia, isim kana dia wawul jamaah. Ni khabar dia. Khabar kana. Ini maf'ul. Maf'ul ya'budun. Dia duduk di depan. Iyyaka na'budu. Asalnya na'buduka. Asalnya na'buduka. Boleh sambung. Tapi bila ke depan kan kita tak sebut macam tu lah. Kita akan jadikan apa ni dhamir mansub. Iaitu iyyaka na'budu. Sini iyyakum ya'budun. Kanu ya'buduna iyyakum. Kalau ke depan kan jadi kanu ya'budunakum. Kanu ya'budunakum. Jadi sekarang ni dalam ayat ni nak tanya khabar kana duduk sebelum dia ke ataupun selepas dia? Selepas. Khabar kana duduk di depan. Sekarang ni dia nak sebut dalil apa? Dalil khabar kana duduk sebelum dia. Ini khabar kana datang awal, maknanya dia datang dulu sebelum fa'il dan isim. Sekarang ni kanu ada fa'il ada isim. Khabar dia tak duduk di belakang dia tapi duduk di depan. Tapi macam mana boleh ambil dalil? Dia boleh ambil dalil tengok dia sebut macam mana. Dia kata apa? Fa iyyakum maf'ulun ya'budun. Maf'ulu ya'budun. Wa qad taqaddama ala kana. Okey. Iyyakum maf'ul bagi ya'budun. Dan maf'ul ya'budun taqaddama ala kana. Dia duduk di depan daripada kana, mendahului kana. Ma'mul ya'budun maknanya siapa fa'il dia? Ha? Fa'il dia siapa? Fa'il dah. Amil dia siapa? Ni amil dia. Ini amil bagi
iyyakum. Iyyakum ma'mul bagi ya'budun. Tawan amil ma'mul. Sebab kalau kita sambungkan, kita jadikan dhamir muttasil bukan munfasil, kita akan baca ya'buduna nakum. Jadi siapa yang menasabkan dhamir tu, kaf tu, ya'budu tetap dia akan jadi maf'ul dan dia akan jadi ma'mul. Boleh faham ah? Okey. Jadi dia cakap fa iyyakum maf'ulu ya'budun wa qad taqaddama ala kana wa taqaddumul ma'mul yu'dhinu bi jawazi taqaddumil amil. Dan taqaddumul ma'mul duduk di depan. Ma'mul duduk di depan, dia bagi isyarat kepada kita. Dia bagi isyarat amil boleh juga duduk di sini. Kalau dia boleh duduk di sini, maknanya ya'budun ni kita boleh ke belakang kan dia. Dia akan jadi apa ni, kalau dah duduk belakang tu dia akan sambung lah. Tadi sebab dia duduk awal. Faham kan? Jadi sebab tu nak cakap dia berdalilkan tapi bukan secara mubasyarah. Pada ayat ni khabar kana bukan duduk sebelum kana tapi selepas kana. Cuma ma'mul bagi khabar kana iaitu iyyakum duduk sebelum kana. Dan ma'mul dia duduk sebelum kana, dia bagi isyarat bahwasanya amil dia pun boleh duduk di sana. Sebab ma'mul boleh ke depan, maknanya amil pun boleh duduk di depan. Sebab asalnya apa? Asal amil duduk sebelum ma'mul. Asal amil berada sebelum ma'mul. Jadi sekarang ni ma'mul duduk kat mana ni? Duduk kat depan. Jadi ikut asal amil boleh kita ke depankan balik. Bila dia ke depan ke balik, maknanya duduk sebelum kana ke selepas kana? Sebelum kana. Dia ambil dalil dari situ. Dia bukan secara mubasyarah. Tengok nombor 2. Wa dzalika li'anna al-asla an yaqa'al 'amil qabla ma'mul. Amil duduk sebelum ma'mul. Jadi sekarang ni ya'budun dengan iyyakum, siapa amil siapa ma'mul? Amil dia ya'budun, ma'mul dia iyyakum. Jadi kalau ikut asal ya'budun dulu baru iyyakum. Tapi bila iyyakum dah duduk di depan, kita tak guna iyyakum dah lah. Sebab kalau boleh dhamir, kalau kita boleh hubungkan, kalau boleh ittisal, maka kita tak datangkan dengan dhamir munfasil. Kita mengaji dah itu. Okey. Jadi fa iza waqa'al ma'mul fi makanin ma, maka apabila jatuh ma'mul, yakni ada ma'mul tu pada satu tempat, alimna anna hadzal makan huwa makanul amil. Faham tak? Jadi bila ma'mul tu duduk di satu tempat, jadi kita dapat tahu bahawa saja tempat situ adalah tempat amil. Amil boleh duduk di situ juga. Sebab asal amil mendahului ma'mul. Dah ma'mul ada situ, maknanya amil pun boleh duduk di situ. Itu adalah tempat amil. Wal amil huna huwa ya'budun wal ma'mul huwa iyyakum. Wa jumlatu ya'budun khabar kana. Boleh faham tak? Macam mana dia ambil dalil? Dia ambil dalil tu bukan secara mubasyarah. Secara apa ni, maknanya bukanlah dalam ayat tu khabar kana tu duduk belakang. Khabar dia duduk depan. Tapi faham sebab ma'mul bagi khabar kana tu duduk di belakang. Duduk di depan. Depan daripada kana. Sebelum kana tu. Faham tak? Sik. Boleh. Boleh ya? Baik. Saya ada satu lagi, tapi satu lagi tu ditolak. Okey. Kalau yang jelasnya contoh yang dia bagi tadilah. Ataupun contoh yang ditulis tadi, ihtarimin nas aliman kana au jahilan. Itu jelas. Jelas yang mana dia punya khabar bagi kana duduk mendahului kana, yataqaddam ala kana wasmiha.
Ataupun contohnya dia bagi aliman kana Zaidun. Aliman kana Zaidun. Wa yamtani'u zalika fi khabari laisa wa dama. Dan tertegah oleh yang demikian tu, demikian apa? Taqaddum. Wa yamtani'u zalika yani taqaddumul khabar ala al-fi'li wasmihi fi khabari laisa wa dama. Jadi pada masalah khabar laisa dan khabar dama, dia tidak boleh mendahului fi'il dan juga isim. Dia sama ada seperti asal ataupun dia menengahi antara fi'il dan isim. Fa'amma imtina'uhu fi khabari dama fabidittifaq. Adapun tertegahnya taqaddum tu pada khabar dama itu ittifaq. Ittifaq nahwiyin kata tak boleh. Sebab apa tak boleh? Ni lam illah. Li'annaka. Illahnya li'annaka, kerana puasanya kamu idza qulta la ashabuka ma dama Zaidun sadiqaka. Yang ni betul Yang ni boleh. Ni yang boleh, la ashabuka madama Zaidun sadiqaka. Yang ni aku takkan bersahabat dengan kamu selama mana Zaid itu jadi kawan kamu. Maknanya kalau kamu dah putus hubungan dengan Zaid, kamu tak kawan dengan Zaid, aku kawan dengan kamu. Okey, itu kalam yang sahih. Summa qaddamtal khabar ala dama. Kemudian kamu takdimkan khabar atas dama. Mana dia khabar? Sadiqaka. Khabar tu sadiqaka. Summa qaddamtal khabar ala madama. Okay. Bila kamu takdimkan khabar ala madama, lazima min zalika, yani lazim daripada zalika takdim tu takdimu ma'mulis sifati alal mausul. Takdimkan ma'mul bagi silah di atas mausul. Mausul harfi. Sebab ma tu masdariyah. Ma masdariyah zarfiyah. Faham kan? Mausul ada mausul ismi, ada mausul harfi. Jadi mausul harfi ada 5. Mausul harfi ada 5, apa dia? An, anna, ma, lau, kai. Jadi mausul harfi. Mausul harfi berhajat kepada silah, tak berhajat kepada a'id. Mausul ismi berhajat kepada silah dan a'id. Baik. Jadi sini ada silah dia. Jadi bila takdimkan khabar iaitu sadiqaka, takdimkan khabar di atas madama. Lazim daripada takdimkan tu kita takdimkan ma'mul bagi silah. Kita takdimkan ma'mul bagi silah di atas mausul. Li'anna ma hadhi mausulun harfi yuqaddaru bil masdar kama qaddamna. Yuqaddaru bil masdar kama qaddamna. Wa in qaddamtahu ala dama dunama lazimal faslu bainal mausul al harfi wa silatihi wa dhalika la yajuz. Asal perkataan apa? La ashabuka ma dama Zaidun sadiqaka. Okey. Kita akan jadi macam mana? Dia akan jadi apa? La ashabuka muddata dawami Zaidin
Dia akan macam ni lah. Kita dah takwilkan dia. Okey. Jadi kalau kita ke depan kan, jadi macam mana? La ashabuka sadiqaka ma dama Zaidun. Ni kalau kita kalau kita ke depan kan. Yang ni ittifaq nahwiyin kata tak boleh. Nak kedepankan khabar daripada dama ni ke depan atas madama. Kita taqaddumkan dia atas madama. Sebab lazim daripada takdim tu dia kata apa? Takdim ma'mul silah alal mausul. Kita akan takdimkan ma'mul silah ala mausul. Ma mausul. Mausul harfi. Ma masdariyah. Dan ini ma'mul bagi silah. Jadi kalau kita bawa datang dia ke depan, dia akan maknanya ma'mul bagi silah mendahului mausul. Tak boleh. Tahu syarat tak? Tak boleh. Itu satu. Yang kedua dia cakap apa? Salah. Baik. Jadi kalau kita takdimkan ni, maka jadi macam mana? Sekarang ni ma'mul bagi silah duduk di depan. Duduk daripada mausul ni mausul. Dia mendahului mausul. Wazalika la yajuz. Ini tak boleh. Tertegah. Dan satu lagi, sebab madama dia seperti satu kal kalimatil wahidah. Kal kalimati al wahidah, seperti satu kalimat. Sebab kita akan takwilkan. Jadi macam mana? Macam ni ya. Muddat aponila ashabuka muddata dawami Zaidin sadiqaka. Kalau kita pi ke belakang jadi macam mana? La ashabuka sadiqaka. Betul, muddata dawami Zaidin. Dia akan jadi macam tu. Ini satu. Dan yang kedua dia kata apa? Wa in qaddamtahu ala ma dama dunama lazimal faslu bainal mausulil harfi wa silatihi wa dhalika la yajuz. Ini macam mana? La ashabuka ma sadiqaka dama Zaidun. Ini kalau dikata wa in qaddamtahu, yani wa in qaddamtahu ala dama. Jika kamu kena kedepankan, kamu takdimkan khabar ala dama. Ni khabar kamu takdimkan ala dama. Du nama, tidak ma duduk di belakang. Bila kamu buat macam ni, maka kamu telah lazim daripada takdim ni al-faslu bainal mausulul harfi wa silatihi. Lazim kamu ceraikan daripada mausul harfi
ma masdariyah dan silah dia. Faham kan? Wa dzalika la yajuz. Dan yang demikian tu tidak boleh. Apa ni, luzumul fasli bainal mausul wasilatihi tu. Wa dzalika la yajuz. Kenapa tak boleh? Yang ni dekat mausul harfi. Mausul harfi tak boleh. Sebab ma dama, ma ni satu. Ma satu kalimat. Dama satu kalimat. Dia memang dua kalimat, tapi dia kalimatil wahidah, seperti satu kalimat. Kenapa dia seperti satu kalimat? Sebab kedua-dua tu fi ta'wili masdar. Bila takwil masdar jadi berapa kalimat? Satu kalimat je lah. Sebab tu tak boleh nak ceraikan antara mausul harfi dan dengan silah dia. Dia mesti ada sekali. Ini pada mausul harfi. Mausul ismi lain pula. Mausul ismi tak ada masalah. Ni kita cakap pada mausul harfi. Mausul harfi kita tak boleh nak ceraikan mausul dengan silah. Dia mesti ada sekali. Sebab walaupun dia dua perkataan, dua kalimah, ma satu kalimah, dama satu kalimah, tapi dua kalimah ni seperti satu kalimah. Sebab kedua-dua kalimah tu bila ditakwilkan jadi masdar, jadi satu kalimah. Jadi tak boleh nak ceraikan. Ini illah bagi yang kedua. Bagi yang pertama tadi lazim daripada kita takdimkan tu, maknanya kita takdimkan ma'mul bagi silah ala mausul. Faham? Jadi mausul dia tidak dia orang kata apa, tak beramal pada hak belakang. Dia beramal yang depan. Boleh nampak situ? Ni pada dama ni illah dia nak sebut illah. Baik. Wa in qaddamtahu ala dama duna ma lazimal faslu bainal mausulil harfi wa silatihi wa dzalika luzum tu la yajuz. Tidak boleh. La taqulu, kamu tak boleh kata ajibtu mimma zaidan tashabu. Ajibtu mimma zaidan tashabu. Tak boleh cakap macam tu. Asal perkataan dia ni, ajibtu mimma tashabu Zaidan. Ni asal dia. Tiba-tiba kita nak letak sini Zaidan, kita nak kedepankan. Ajibtu Zaidan, ajibtu Zaidan mimma tashabu, kan? Ajibtu mimma Zaidan tashabu. Ajibtu mimma Zaidan tashabu. Tak boleh. Sekarang ni bila kita ceraikan, ma ni masdariyah, mausul harfi. Tashabu ni silah dia. Kita tak boleh ceraikan. Tiba-tiba kita ceraikan, jadi macam mana? Ajibtu mimma Zaidan tashabu. Hukum ni tak boleh. Bahasa Arab salah. Kena buat macam tu. Sebab sekarang ni kita ceraikan ma mausul, bukan ma mausul, maknanya mausul harfi. Ma masdariyah. Mausul harfi ni kita ceraikan dengan silah dia. Kita ceraikan dengan silah dia. Sebab dia seperti satu perkataan. Sebab maksud perkataan ni apa? Ajibtu min suhbatika Zaidan. Ini maksud dia. Ajibtu min suhbatika Zaidan. Jadi dengan sebabnya ada ma masdariyah tu, kita boleh takwilkan masdar. Ada tashabu. Tashabu ni fi'il. Kita takwilkan jadi masdar. Ai min suhbatika. Min suhbatika Zaidan. Dalam ni ada domir anta. Ni kita datangkan domir tu. Jadilah macam ni. Min suhbatika. Min ni memang ada sini dah, min. Mimma. Ma ni ma masdariyah. Jadi tak boleh lah nak cakap macam tu. Ajibtu mimma Zaidan tashabu.
Wa innama yajuzu zalika fil mausulil ismi. Hanya seharus yang demikian itu pada mausul ismi. Maknanya kita nak letak apa ni, kita nak takdimkan kita nak ceraikan, kita nak fasalkan. Yajuzu zalika, yakni yajuzu faslu bainal mausul wasilatihi, itu yang tu yajuz fil mausulil ismi, harus pada mausul ismi, ghairal alifi wal lam, selain daripada alif lam, selain mausul ismi alif lam. Alif lam ada yang mausulkan, itu kita mengaji, tapi yang alif lam tu tak boleh. Taqulu ja'ani alladhi zaidan daraba, boleh cakap macam tu, ja'ani alladhi zaidan daraba. Sepatutnya apa dia? Ja'ani alladhi daraba zaidan, macam tu. Tapi kita ceraikan isim mausul dengan silah dia. Mana silah dia? Daraba. Tapi di sini tak ada masalah, sebab sini mausul ismi, bukan mausul harfi. Mausul harfi yang tak boleh. Wala yajuzu fi nahwi ja'a ad-daribu zaidan an tuqaddima zaidan ala daribin. Jadi pada perkataan ja'a ad-daribu zaidan, tak boleh kita nak mendahulukan zaidan. Kita tak boleh kata ja'a zaidan ad-daribu. Itu tak boleh. Mausul ismi tak selain daripada alif lam boleh kita fasalkan. Adapun alif lam tak boleh nak fasalkan. Habis satu. Faham kan itu? Wa amma imtina'u dhalika fi khabari laisa fa huwa ikhtiyarul kufiyyin wal mubarrid wa ibn sarraj wa huwa sahih li'annahu, itu dia punya illah dia. Dan adapun tertegah yang demikian tu, yakni tertegah takdimkan khabar laisa atas fi'il dan isim dia, maka imtina' tu adalah ikhtiyarul kufiyyin, merupakan pilihan ulama nahwu ahli Kufah, dan juga pilihan al-mubarrid wa ibn sarraj wa huwa sahih. Dan inilah yang sahih. Jadi syekh kita ni sokonglah pendapat ni. Bismillah. Li'anna, sebab apa illah dia? Li'annahu lam yusma' mislu zahiban lastu, yakni kerana tidak didengar daripada orang Arab seumpama perkataan zahiban lastu. Saya nak cakap lastu zahiban, mereka kata zahiban lastu. Wa li'annaha, dan kerana laisa tu fi'lun jamid, kerana laisa tu fi'il jamid, dia tidak ada mudhari', dia ada madhi. Fa ashbahat asa, maka dia menyerupai akan asa. Wa khabaruha lam yataqaddam, la yataqaddamu bittifaq, dan khabar dia tidak duduk di depan, yakni tak duduk tak dikedepankan daripada fa'il dan isimnya dengan ittifaq. Wa dhahaba al-Farisi wa Ibnu Jinni ila jawaz. Adapun al-Farisi dan Ibnu Jinni, mereka berjalan kepada jawaz. Di sisi mereka harus. Maknanya boleh khabar wa khabaruha ni khabaru lais asa, wa khabaruha khabaru asa, la yataqaddam bittifaq. Kan khabar laisa, sebab laisa ni tak ittifaq. Faham tak? Boleh faham kan? Dia kata wali annaha, hak tu kembali kepada laisa. Wali annaha, dari anna laisa tu fi'lun jamid, laisa tu fi'il jamid, fa ashbahat, maka menyerupai ia laisa tu akan asa. Wa khabaruha, dan khabar asa la yataqaddam bittifaq, khabar bagi asa tidak yataqaddam, tidak duduk di depan dengan ittifaq. Jadi pada masalah khabar asa, yakni ittifaq. Khabar laisa tak ittifaq. Jadi kalau kita kata bawa khabaruha, boleh tak bawa pada laisa? Boleh nak bawa, tapi makna tak sahih. Sebab sekali akan jadi tanaqud, ada jadi berlawan. Berlawan macam mana? Selepas tu wazahab al-Farisi.
wa ibnu jinni ila jawaz. Tadi kata ittifaq, lepas tu ada pula kata jawaz. Maknanya bila kata jawaz, tadi kata imtina, maknanya ada khilaf, tak ittifaq. Nampak? Ni khabaru asa la yataqaddam bittifaq. Jadi bila dia menyerupai asa, sedangkan asa tu khabar dia tak la yataqaddam, maka laisa pun khabar dia la yataqaddam, sebab dia asbahat, dia menyerupai asa. Okey. Wa zahabal farisi wa ibnul jinni ila jawaz mustadillaini biqaulihi ta'ala, kedua-duanya berdalil dengan firman Allah Taala, ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Bismillah. Ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Laisa isim dia dhamir mustatir, takdiru huwa. Masrufan khabar laisa. Okey, masrufan khabar laisa. Ini pun sama macam ayat tadi. Ayat ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Kalau kita tengok ayat yang dibawa datang ni, ala yauma ya'tihim laisa masrufan, khabar laisa duduk di depan ke, ya taqaddam alal fa'il ke, ataupun ya ta'akhir? Ya ta'akhir. Laisa masrufan khabar selepas tu. Maknanya sebelumnya fa'il dan juga isim, baru datang khabar, maknanya dia dalam bentuk asal. Fa'il, isim, khabar. Baik. Kenapa dah datang ayat ni? Sama istidlal dia macam ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Yang mana masrufan tu kita tengok li anna wazalika, dan yang demikian tu yakni wajhul jawaz. Wazalika wajhul jawaz, wajah kata harusnya, li anna yaum, perkataan yaum ala yauma ya'tihim tu muta'alliqun bi masrufan. Zaraf dia ada ta'alluq dia. Dia mesti ada muta'allaq. Tempat ta'alluq dia kat mana? Baik. Jadi sini yaum muta'alliqun bi masruf. Yaum tu dia bertakluk dengan masruf. Maksudnya dia ada kaitan dengan masruf tu. Muta'alliqun bi masrufan. Wa qad taqaddama ala laisa. Maksudnya sekarang ni dia muta'allaq dengan masruf, maksudnya yaum tu jadi ma'mul bagi masruf. Kan apa ni nama apa salah Sayyidina Muhammad, zaraf, dia mansub. Baik. Mansub mesti ada yang memasukkan dia. Yang memasukkan itu amil. Dia jadi ma'mul. Sekarang ni mana amil dia? Masruf. Dia jadi ma'mul. Okey. Jadi bagi tahu situ wazalika wajhu jawaz li anna yaum muta'alliqun bi masrufan. Wa qad taqaddama ala laisa wa taqaddumul ma'mul yu'dhinu bi jawazi taqaddumil amin. Sama macam tadi. Jadi ma'mul tu duduk di depan, amil duduk di belakang. Jadi faham daripadanya asalnya amil duduk awal daripada ma'mul, barulah ma'mul datang selepas amil. Jadi sekarang ni ma'mul duduk di satu tempat, di satu tempat, yang mana duduknya di satu tempat tu memberi isyarat bahwasanya itu juga tempat amil. Jadi amil dia kat sini apa? Khabar laisa. Bagi faham, khabar laisa boleh duduk sebelum laisa. Wa taqaddumul ma'mul yu'dhinu bi jawazi taqaddumil amil. Jadi ulama jawab balik. Yang kata yang tegah tu dijawab balik. Wal jawabu annahum, maksudnya ulama orang Arab tawassa'u fi dzuruf ma lam yatawassa'u fi ghairiha. Bahwasanya orang Arab ni depa memperluas, memudah-mudah pada zuruf apa yang tidak mereka memperluaskan pada selain zuruf. Zuruf dengan jar majrur. Maknanya yajuzu fi zarfi wal jari wal majrur ma la yajuzu fihima. Ada benda yang harus pada zarah dan jar majrur, tapi tak harus pada benda lain. Dalam masalah jar, majrur dan zaraf
permudah-mudahkan. Dia tawassuk, hukum dia luas. Ditawassukkan. Sebab tu bila dalam apa mubtada' khabar fiddari rajulun ataupun fiddari zaidun, kan boleh kan dia duduk depan dulu. Dia duduk awal daripada mubtada' datang. Tapi mubtada' khabar biasa zaidun qaimun, qaimun zaidun, dia nak cakap macam tu. Tak boleh. Maknanya diperluaskan. Maknanya pada masalah zaraf dan juga jar majrur, hukum dia tu luas daripada selain daripada zaraf dan jar majrur. Faham tak ni? Faham? Ni habis. Okey. Yang ni payah sikit. Bila jalan ambil dalil tu jalan isyarat. Syarat ni. Ni baru sikit kalau kita pergi tengok-tengok dekat masalah main ilah dalam fiqh tu. Lagilah bina di atas khilaf ni, puan ilah dia dan sebagainya. Tu lagi pening. Wal jawabu habis dah tadi. Wa nuqila an Sibawayh al-qaulu bil jawaz wal qaulu bil man'i, dan dinakalkan daripada Sibawayh perkataan dengan jawaz dan perkataan dengan tegah. Jadi bukan Sibawayh itu ada dua perkataan, bukan Sibawayh itu ada dua pendapat. Sibawayh itu sebut satu perkataan, ulama faham. Jadi satu ni faham, dia nak faham kata tak boleh, dia nakalkan kata tak boleh. Satu lagi kata faham kata boleh, nakalkan kata boleh. Jadi ikhtilaful fahmi, khilaf pada faham. Baik. Wa takhtassul khamsatul ula awal wa takhtassul, masuk matan baru, wa takhtassul khamsatul awal bi muradafati sara, dan tertentu lima yang pertama apa dia disebut itu dalam matan apa? Tengok balik dalam matan. Babun an-nawasikhu li hukmil mubtada' wal khabar salah satu anwa. Ahaduha kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla. 5. Itu 5 yang awal. Jadi tertentu khamsah yang pertama tu, khamsah yang 5 yang awal tu bi muradafati sara, dengan sama dengan sara, yakni bi makna sara. Dengan sama erti dengan sara. Maknanya guna kana, guna amsa, guna asbaha, tapi makna dia sara. Qala syarih rahimahullah, ini mudah kita baca, yajuzu fi kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla an tusta'mala bi makna sara. Jadi harus pada kelima-lima fi'il ni bahawa diguna pakai ia dengan makna sara. Kaqaulihi ta'ala wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalathah fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa dhalla wajhuhu muswadda. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Syahid kita dekat fakanat haba'an munbatha dan wa kuntum azwajan thalasah. Dekat situ dengan mana sara. Apa maksud dengan mana sara? Maksudnya sara kan apa ni berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Yang ni nak bagi tahu fakanat haba'an mumbatha. Sebelum tu wabussatil jibalu bassa. Bussati dengan mana futitat. Apa futitat? Apa dia? Hancur. Tak silap nak hancur.
Maknanya apa ni, gunung ganang yang ada nanti hari kiamat nanti habis. Hancur lebur. Maka jadilah gunung-gunung tadi fakanat habaan. Ini berubah keadaan dia. Hak jibal tadi tu yang asalnya gah berdiri tegak tu pecah, akhirnya berubah jadi habaan, munbassa, debu-debu yang bertebaran. Wa kuntum azwajan salasah, ai wasirtum, dan jadilah kamu tu ada tiga puak. Kuntum azwajan salasah, kamu ada tiga puak. Selebihnya tengok tafsir. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sini pun sama juga, fa asbahtum dengan mana fasirtum. Sebab kalau asbaha yusbihu, dia bagi makna apa? Makna berpagi-pagi. Takkan berpagi-pagi kamu bersaudara, petang tak. Maksudnya sini apa dia? Kamu berubah keadaan kamu tu jadi ikhwan, jadi bersaudara. Dengan sebab nikmat Allah Ta'ala tu, fa asbahtum bi ni'mati, kamu jadi bersaudara. Tengok mana. Ada hadis yang Nabi sebut akhir zaman nanti, anda tak ingat lafaz dia yang kata asbaha dia punya lafaz dia tu anda tak ingat secara tepat dia, tapi dia nak bagi tahu kata salah seorang daripada kamu ni yusbihu ka asbaha, yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Cak sebut macam tu. Maksudnya kat situ bukannya maksud sora, maksudnya dia berpagi-pagi dalam keadaan kafir. Pagi-pagi dia kafir ataupun mukmin, petangnya kafir. Ataupun petang mukmin, pagi kafir. Yang tu memang naqisah, af'al naqisah. Memang af'al naqisah ni naqisah agak. Maksudnya yang tu bukan makna sara, memang makna dia. Bukan makna sara. Tapi sini makna sara. Zalla wajhuhu muswadda. Ni pun sama juga, sara wajhuhu muswadda. Tapi sebenarnya ada balaghah dia. Kenapa digunakan perkataan zalla? Kenapa digunakan perkataan zalla? Kenapa digunakan asbaha, asbahtum bi ni'mati ikhwana? Zalla apa maksud zalla? Dia bagi maksud apa? Dia bagi itisah apa? Tak ingat Dia bagi faedah apa? Bila kita sebut adhal jawu ataupun asbahal jawu baridan. Maksudnya apa? Dia yufidu ittisaf al-ismi bil khabar fi waqti sabah ataupun fi waqti duha. Dia bagi faedah, dia bagi faham bersifatnya isim tu. Isim bagi fa'il tu, kalau tadi kita kata apa? Asbaha al-jawu baridan. Dia bagi faham bersifatnya isim dengan khabar pada waktu pagi. Kalau kita kata asbahal jawu baridan, maknanya berpagi-pagi ataupun jauh cuaca udara pada waktu pagi itu sejuk. Maknanya bersifatnya isim asbaha al-jawu baridan. Bersifatnya isim yufid ittisafu lisma bil khabar. Bersifatnya isim dengan khabar, iaitu baridan ni fi waqti sabah, pada waktu pagi. Tu maksud dia. Kita tak sebut pasal maksud dia tu kan. Anda suruh tengok dalam Tuhfatus Saniyah. Okey.
Kalau kita kata adha al-jawu baridan, maknanya yufidu ittisaf al-ismi iaitu jaw bil khabar iaitu arbar fi waqti duha. Kita nak bagi tahu udara, cuaca sejuk pada waktu duha. Cuma yang nak sebut apa? Dalam ayat kenapa memilih perkataan zalla? Kenapa tak guna perkataan sara wajhuhu muswadda? Kenapa digunakan perkataan asbahtum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana? Maknanya ada noktah kat situ. Ada bukan saja-saja, ada sebab, ada makna yang dia nak bagi. Zalla maksud apa? Zalla yufidu ittisaf al-ismi bil khabari fi jami'in nahar. Dia bagi faham bersifatnya isim dengan khabar pada sekalian waktu siang. Pada sekalian waktu siang. Nak bagi tahu ni cerita pasal apa? Zalla wajhu muswadda ni tak silap ana masalah orang dapat anak perempuan. Jadi bila dikhabarkan dapat anak perempuan, jadi muka dia merah. Dia tak suka. Depa tak suka lu dapat anak perempuan. Tapi kenapa digunakan perkataan zalla wajhu, muka dia jadi merah, dia jadi hitam pada waktu siang? Kenapa tidak pada waktu malam? Sebab tu sora ni zalla ni dengan mana sora. Tapi kenapa guna zalla? Zalla dengan mana sora? Sebab dia jadi marah. Dia jadi macam malu dan sebagainya bila dia berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan manusia. Berhadapan dengan manusia bila? Siang. Itu pakai zalla. Ada noktah dia. Guna zalla. Sebab waktu siang lah dia berhadapan dengan ramai orang. Dia jumpa dengan kawan-kawan dan sebagainya. Kalau kita malam, kalau sekarang ni zaman dulu, malam lepas maghrib tu memang dah sampai isyak tu gelap dah. Dan mereka nak duduk dekat nadi dan sebagainya waktu siang. Jadi boleh tengok kenapa digunakan perkataan asbahtum. Itu semua ada noktah-noktah dia. Baik, amsat khala'an wa amsa ahluha ihtamalu akhna 'alaiha alladhi akhna 'ala lubadi. Amsat tu ada dhamir hiya kembali kepada dar. Khala'an maknanya kosong. Yani amsatid dar ay saratid daru khala'an. Ay laisa fihi ahad. Yani la yujad ahad. Wa amsa ahluha ihtamalu akhna 'alaiha alladhi akhna 'ala lubadi. Dia nak bagi tahu amsa dengan mana sara. Itu ialah makna dia apa baca? Tak larat baca. Tengok dekat asyahid tu lah. Asyahidu fihi qawlu amsat khala'an. Fa inna amsaha huna bimakna sara. Tengok dalam bawah tu dekat tak apa ni syarah Syekh Muhammad Muhyiddin, dia kata asyahidu fihi, syahid pada kataan penyair ni qawlu amsat khala'an. Fa inna amsaha huna bimakna sara li'anna tadullu ala tahawul wal intiqal min halatin ila ukhra. Keadaan amsat ni dia menunjuk atas tahawul, berubah dan berpindah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Fakanahu qala, seolah-olah dia cakap macam ni, sarat khaliyatan. Yang ni jadilah dar tadi tu, rumah tu jadi kosong, tak ada orang dah. Wa amsa ahluha tahmal wa amsa ahluha tamalu. Ihtamalu dengan irtahalu. Maknanya yang ni boleh bawa kepada makna asal dia. Amsa maknanya berpetang-petang mereka tu irtahalu, pemusafir. Akhna 'alaiha alladhi akhna 'ala lubadi. Wa qala al-akhar adha yumazziku athwabi wa yadribuni
ab'da syaibi ya yabghi indiyal adaba. Yang ni syahid kita kat mana? Syahid kita dekat adha. Adha maksudnya yasiru yumazziku athwabi wa yadribuni. Cuma baik ni boleh kita nak bawa adha dengan mana dia. Tengok kat syahid tu. Asyahidu fihi qawluhu adha yumazziku. Fa inna adha hahuna bima'na sara. Li'annahu yadullu ala tahawuli min halin ila halin. Ala ma dhahaba ilaihi al-muallif. Yang ni atas apa yang telah berjalan kepadanya oleh muallif. Muallif kata adha kat sini kat mana? Sara. Walau annaka abqaitaha ala ma'naha al-asli. Nah, dan kalau kamu, bahasanya kamu kekalkan adha tu atas maknanya yang asli, wa huwa taqyidu wuqu'il khabar 'ala al-mubtada' bi waqti ad-duha. Nah, ini berlakunya khabar tu, berlakunya khabar iaitu yumazzik tu berlaku tamzik pada waktu duha. Lam yakun zalika ba'sun. Tidak ada apa-apa masalah. Boleh. Lam yakun zalika ba'sun. Hadza ma zahara li wallahu al-muwaffiq. Tapi yang zahir pada pada Syekh Muhammad Muhyiddin, adha sini dengan mana? Adha, bukan dengan mana sara. Ana silap disebut yasiruna, sara. Adha ni fi'il mati. Adha dengan mana? Sara. Tapi Syekh Muhammad Muhyiddin dia apa yang zahir pada dia, adha di sini dengan mana? Adha, maknanya yang asal, bukan makna sara. Sebab tak ada masalah pun nak bawa dengan makna adha. Baik. Cukup lah. Tak nampak. Di sini ya. Wa ghairu laisa wa fati'a wa zala bi jawazit tamam. Ya, ni nak masuk pula masalah apa ni? Beberapa fi'il af'al naqisah ni boleh juga dibawa kepada makna tamam, digunakan dengan makna tamam. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis